Kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke-34. Hai segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar balak daripada penasihat baginya, jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini, maka bahawasanya sesungguhnya jika tiada redha dengan suaminya beristeri yang lain, maka terkeraslah datang balak padanya di dunia dan di akhirat, serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari. Maka berapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada suka kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Dan maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak, dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kufurlah dia. Baik. Yang pertama pada malam ini, di antara satu benda yang membawa kepada kufur ialah memperlecehkan, menghina, mengutuk agama Allah, agama Islam. Dan yang lebih malang sekali, orang Islam yang mengutuk agama dia sendiri, mengata kepada agama dia sendiri, condemn agama dia sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu ada beberapa ancaman yang akan sampai, yang telah sampai dan akan terus sampai, memberi ancaman kepada akidah umat Islam. Yang pertama, ancaman daripada golongan liberal. Golongan liberal ini akan mencari jalan macam mana nak menjadikan orang supaya tak ikut sepenuhnya Islam, atau mengikut kepahaman masing-masing. Golongan ini mempertikaikan setiap satu perkara yang melibatkan agama Islam. Daripada hukum, daripada peraturan, daripada sifat Rasulullah, daripada ajaran Rasulullah. Ini golongan liberal. Contoh dia apa? Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira. Maka mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad bukan suami yang baik. Tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, dia pergi duduk dalam gua. Adakah ni contoh yang terbaik? Dia bawa pahaman ni, dia mai kepada kita. Suami yang baik di sisi isteri, bukan duduk dalam gua. Maka banyaklah orang perempuan, orang laki-laki yang mempertikaikan Nabi Muhammad duduk dalam gua. Kemudian datang lagi pahaman yang nak bawa supaya hilang kepercayaan, penghormatan pada Rasulullah. Nabi Muhammad pergi menikah dengan budak perempuan 7 tahun, tinggal sekali umur 9 tahun. Akai mana yang kata boleh menikah dengan 7 tahun, duduk sekali bersama pada usia 9 tahun. Dia duduk main isu ni tiap-tiap hari supaya orang Islam benci dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia bawa lagi pahaman liberal. Dia kata Islam ni tak adil. Laki-laki boleh menikah sampai 4, perempuan tak boleh. Tak adil, tak adil, tak adil. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana kes suami kahwin lain, tuan-tuan akan nampak isteri dia akan tuntut cerai, akan lawan, buka kes dia, akan cerita keburukan suami dia, dan dia akan panggil perempuan yang kahwin 2 tu, madu dia dengan panggilan yang bukan-bukan. Dan sekarang yang paling terkenal dengan panggilan penyundul. Tiap-tiap hari buat live, suami jahat, suami jahat, suami jahat, suami jahat, betina gatal, sampai semua orang timbul simpati pada dia, suka pada dia, sayang pada dia, kesian pada dia, dan benci. Bukan setakat benci pada perempuan yang konon-konon merampas, dia benci pada laki dia, dan akhirnya benci dengan peraturan itu sendiri, tanpa menyelidiki, tanpa mengkaji hikmah dia. Kemudian dia datang pula bawa tidak adilnya Islam ni, kata dia
sebab orang perempuan dapat pusaka lebih rendah sikit daripada lelaki. Macam-macam. Ini golongan yang pertama yang akan membisikkan, ia akan bawa kempen, nama dia liberal, kempen memburukkan Islam. Satu. Yang kedua, ancaman kepada umat Islam datangnya daripada golongan literal. Tadi liberal. Literal ialah orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami ajaran yang tu. Dia tak boleh nak takwil dia tak mahu. Maka banyaklah tuan-tuan yang sekarang ni orang Islam bergaduh sama-sama Islam sebab pemahaman yang nombor dua ni. Pemahaman nombor dua. Dia tak boleh nak ubah. Malam Jumaat baca Al-Kahfi. Kalau baca Yasin, bid'ah. Takkan tak boleh baca surah lain langsung? Tak, nak sunat baca Al-Kahfi. Tak, kalau baca surah Waqi'ah? Tak, Al-Kahfi. Ini nama dia literal. Dia tak boleh nak konar, tak boleh nak fikir. Tak boleh. Habis. Dia bawa lagi ajaran ni sampai jadi ekstrim. Lain daripada yang ni, salah. Kemudian dia mai pula ancaman kepada umat Islam ialah ajaran sektism. Ajaran sektism ni maksud dia ialah ajaran kepartian. Ajaran memilih ketua. Terlalu taksub di dalam memilih ketua sampai menjadikan orang lain semua salah. Sampai pada satu tahap berbunuh, bergaduh. Seperti mana orang yang taksub kepada Sayyidina Ali lalah jadi Syiah. Orang lain semua salah. Abu Bakar salah, Umar salah, Osman salah, lalah Jibril pun salah. Sebab tersilap bagi wahyu pada Nabi Muhammad, patutnya wahyu tu turun ke Ali. Ali saja, hak lain semua salah. Ini nama dia orang ancaman sektism. Lain daripada aku tak betul. Aku saja betul. Salah, nak semua salah. Yang keempat, ancaman yang dok datang kepada kita ni, ajaran mystical. Ajaran mistik. Nak cari ilmu macam mana boleh berjalan atas air. Nak cari ilmu macam mana boleh terbang. Nak bertapa. Nak duduk dalam gua bertapa, nak dapat ilmu, boleh terbang. Saya kata bukan susah nak terbang, beli tiket. Naik berterbang pada Pulau Pinang tu, bayar lepas pergi Kuching. Selesai masalah. Dia mistik kalau boleh tarik benda buh dalam botol, jenis tu. Boleh belah orang tanpa pergi hospital, belah batin. Tarik. Allah. Dia nak ilmu macam tu. Dan yang kelima yang mengancam orang Islam ialah daripada musuh-musuh Islam. Luar daripada Islam. Yang nak mengawal orang Islam, mengkontrol orang Islam, menghilangkan Islam. Jadi ni 5. Awal-awal yang saya sebut tadi ialah golongan liberal. Salah satu dia mari macam mana dia goda kita, dia goda orang perempuan dulu. Melalui apa? Melalui pahaman poligami. Tak suka poligami, benci poligami, minta cerai kalau poligami, tak adil, zalim dan sebagainya. Sampai pada satu tahap, orang laki-laki suka kalau menikah dua. Tapi kalau anak dia nak jadi isteri nombor 2, dia tak suka. Saya ulang balik. Orang laki-laki suka kalau dia menikah 2. Tapi kalau anak dia, abang, ayah, hari Ahad ni ada orang nak main-mainan cek. Siapa dia? Haji Zul. Bukan dia ada bini dah ke? Cek nombor 2. Cek setuju dah. Nampak golok tu. Dia main kodok kot. Dia menikah 2, dia nak. Anak dia jadi isteri nombor 2, dia tak mau. Ni kita ni. Punya takutnya bab nikah 2 ni. Semua benda dalam Quran tu. Allah tanya Ustazah.
Ustazah Rogayah ke, Ustazah Hendon ke, Kak Nap ke, Muslimah ke, Muslimat ke, tudung labuh yang amat. Kami nak hudud. Hudud. Cuba tanya dia. Kalau suami ustazah nikah lain bagi tak? Apa ramai lagi lain kepala? Gatal sangat. Cerai pun tak apa. Hudud dia mau. Bab nikah dua, no. Maknanya belum lagi yang disebut. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Sebab kadang-kadang dalam undang-undang ni kita dak sebut, hang tolak benda ni salah oh. Hang tolak undang-undang ni salah oh. Dia tolak undang-undang salah satu, hang tolak satu lagi, samalah hukum dia. Dia tolak undang-undang Allah, peraturan Allah. Kita pula tolak dalam bab poligami. Dua-dua tolak. Jadi jangan duk kata orang yang tolak satu hukum, kita kata dia tu tak Islamik. Hang pun tolak hukum yang lain sama. Dia tolak A, hang tolak B. Dia daripada A sampai Z, semua kena ikut. A sampai Z kena setuju dengan Islam. Tengok-tengok dia tak setuju dengan A, kita kutuk dia. Apalah, hang tolak dia. Yang kita tolak tang mana? Yang kita tolak tang Z. Dia tolak A, kita tolak Z. Sama, dua-dua tolak peraturan Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, berhati-hati. Akak, suami akak nak kahwin lain. Akak setuju? Saya tak setuju. Tak setuju atas apa kak? Saya tak setuju sebab dia tak mampu. Gaji dia 2,500. Kereta 500, sewa rumah 400. Anak sekolah apa semua baki tinggal 100. Gatal nak menikah dua. Saya kalau dia setuju tak apa, kalau dia mampu tak apa ustaz. Masalah dia tak mampu, yang tu yang saya tak setuju. Akak setuju dengan hukum? Hukum saya tak bantah kak. Ni ustaz, kak tak pernah bantah hukum. Yang kak tak setuju pada dia sebab dia tak mampu. Lain. Yang salahnya tak mana? Saya ni ustaz, dia mampu ke, dia tak mampu ke, saya tolak poligami. Saya tak setuju. Mati hidup balik pun saya tak setuju. Undang-undang ni zalim, peraturan ni tak sesuai. Zaman Tok Kaduk boleh, murtad cakap macam tu. Murtad. Kufur. Menolak, memperleceh, mempertikai peraturan Allah. Dia ada dua situ. Satu, tak setuju kepada suami sebab dia tak mampu. Yang tu tak jadi apa. Dia pun tak bagi nafkah kat saya, dia pun tak bayar duit kat saya ustaz, dia gatai nak tanggung anak orang. Kalau macam tu tak apalah, dia ambil lah tu, saya minta cerai pun tak apalah. Yang tu lain cerita. Ni hak cerita yang boleh jatuh kepada kufur ni. Saya bantah undang-undang ni, saya tak setuju peraturan poligami, saya bantah. Ni tak adil pada kaum wanita. Bila kau kata agama Allah bawa hukum yang tak adil, bawa peraturan yang tak adil, sesuatu yang diharuskan oleh agama Allah tak adil, maka kau boleh jatuh kepada kufur. Yalah ustaz, nikah dua mana adil? Pak Sekak tengok Madu 3. Pengaruh daripada filem tu menjadikan kita pandang jahat. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Pengaruh yang kita tengok dalam TV, yang kita tengok dalam panggung wayang tu, pengaruh tentang nikah dua ni tak betul. Lebih banyak ditonjolkan. Saya kata macam ni kak. Kak pernah dengar tak? Orang tu, isteri dia seorang. Dia tak menikah dua. Isteri dia seorang je. Kak pernah dengar tak? Dia pukul isteri dia, dia tak adil pada isteri dia, dia tak bagi nafkah pada isteri dia. Oi, banyak Kalau gitu kak, kita pun kena bantah juga hukum nikah. Sebab ramai yang hidup sengsara. Kak tak nak bantah nikah. Dia tak menikah 2-3. Dia pukul isteri dia, dia buat macam-macam tak betul pada isteri dia. Kak pernah dengar tak? Dengar? Adil tak? Tak adil ustaz. Kalau gitu kak kena bantah. Tak mau menikah, tak mau menikah.
Pasal apa yang nak bantah menikah dua padahal lagi ramai yang tak adil padahal dia menikah seorang. Jadi janganlah hanya kerana ada orang yang tak berlaku adil di dalam satu perkahwinan kau benci pada hukum. Jangan kerana benci pada satu orang kau benci pada hukum. Bila orang yang tak betul buat, maka tak cantik perkahwinan. Bukan perkahwinan yang salah. Yang salahnya orang yang tak cantik itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya selalu cakap tentang perkahwinan. Orang nak ambil kereta punya lesen, kursus 5 jam, dengar ceramah, periksa komputer, sekali baru dapat L, sekali lagi pergi belajar, berbelah-belah kali belajar, kemudian test, baru dapat lesen. Itu nak dapat lesen memandu. Nak dapat lesen kontraktor, macam-macam kursus kena buat. Nak dapat lesen jadi doktor, nak dapat lesen jadi farmasis, nak dapat lesen sebagai cikgu sekolah, macam-macam kena kursus di IPG. Bayangkan tuan-tuan, nak dapat lesen sebagai suami, kursus berapa jam? Nak dapat title, kursus berapa jam? Nak dapat haji, 15 kali kursus. Nak jadi suami? Padahal nak hidup 30 tahun. Nak jaga anak, nak melahirkan anak. Sebab itu saya suka guna satu istilah. Orang sekarang bersedia untuk buat majlis kahwin, tapi tak bersedia untuk berkahwin. Kita hanya buat persiapan untuk majlis nikah. Sewa pelamin, dewan, makan, kad jemputan, tema perkahwinan, baju jenis apa, photoshoot di mana, bulan madu di mana. Dia hanya bersedia untuk sehari majlis, tapi dia belum bersedia untuk tiap-tiap hari sebagai suami atau isteri. Yang ni yang kena ubah tuan-tuan, supaya bersedia menjadi suami isteri, bukan bersedia untuk majlis perkahwinan. Baik, kemudian, dan demikian pula perempuan yang mengiktikadkan aniaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta'ala akan dia. Yang kedua, yang boleh jatuh kepada kufur ialah apabila beriktikad bahawa ketentuan yang Allah bagi pada satu orang perempuan suatu kezaliman daripada Allah, tidak adil kepada dia. Bila menganggap Allah tidak adil, kufur. Contoh, dia memahami adil itu ialah sama rata. Adil itu ialah sama rata. Kalau perempuan, kalau laki boleh jadi imam, perempuan pun nak jadi imam. Kalau laki-laki dapat 100, perempuan pun dapat 100. Ustaz, sama ya laki dan perempuan, kenapa dibezakan? Sama tak? Mana sama? Tandas dengan perempuan dengan laki pun tak sama. Kalau kata sama, tak usah ada tandas perempuan laki. Unisex toilet, semua boleh masuk. Pak siapa perlu ada tandas lelaki, pak siapa perlu ada tandas perempuan. Pak siapa perlu ada bah lelaki, bah perempuan. Pak siapa mesti ada train coach. Kereta api punya coach untuk perempuan, warna pink. Yang ni untuk lelaki. Kenapa ada kaunter untuk perempuan, ada kaunter untuk lelaki? Dah kata perempuan dengan lelaki sama. DNA pun tak sama, kromosom XY pun tak sama. Yang belajar sains di sini, dia belajar
X itu untuk siapa? Y itu untuk siapa? Gen Y, Gen X itu untuk siapa? Tak sama. Dia takkan sama. Jadi kalau kita mengatakan bahawa adil itu ialah sama, tak. Adil maksudnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada orang pertikai, jadi orang jantan seronok, pusaka dapat lebih, kami ni orang perempuan dapat kurang. Tak tahulah. Hujung tu tak tahulah. Maksud makcik tak tahulah tu siapa hak tak betul? Dah lah, tak kata siapa lah, tapi tu dia lah, mereka lebih, kita kurang. Tak tahulah, cakap sikit lagi kata kafir pula. Payah lah. Makcik, di dalam agama, makcik tak boleh tengok satu benda. Makcik kena tengok overall, baru boleh jatuh hukum. Kalau makcik tengok satu benda, memanglah makcik kata tak betul. Laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Tapi makcik tahu tak, kenapa hak laki-laki lebih? Sebab dia kena tanggung perempuan. Kalau kak dia janda, dia kena tolong kak dia. Kalau adik dia laki mati, dia kena tolong adik dia hak laki mati tu. Dengan anak yatim, adik dia punya anak tu pun dia kena tanggung. Kalau mak dia susah, bapak dia susah, anak jantan kena tolong mak pak dia. Kalau adik perempuan dia nak kahwin, pak pula mati, mak pula mati, tak ada siapa nak buat kenduri kahwin, belanja kahwin adik tu, abang kena tengok. Kalau adik tu nak sambung belajar, abang tu kena tolong. Bukan boleh bagi RM50 je, abang tambang naik bah. Abang tu lah kena turun pak menakan dia. Tak pun abang kandung dia, kena bawa adik dia pergi Kuala Lumpur, tengok asrama doktor mana, belanja duit pokok semua. Sebab tu dia dapat lebih, hak perempuan tak wajib. Kalaulah laki-laki komplain kau lagi banyak, kau hanya komplain pusaka perempuan sikit, laki-laki banyak. Kau tahu tak, kita ni ada adik jantan, adik bongsu. Kau ada adik bongsu jantan laki-laki. Satu hari dia tikam orang, dia bunuh orang. Kalau ikut hukum Islam, qisas. Tanya kepada keluarga si mati, adakah awak nak jatuh hukum qisas pada budak ni, lelaki ni yang bunuh anak awak? Kami tak nak laksanakan qisas, hukum balas bunuh kami tak mau. Kami nak hukum diat, 100 ekor unta bayar pada kami. Tuan-tuan, budak yang bunuh budak orang tadi ni, remaja tadi 20 tahun tadi pergi bunuh, kena bayar diat 100 ekor unta. Siapa yang nak tolong dia? Kawan baru habis SPM, duk kerja Grab apa semua, anu mana nak cari 100 ekor darab dengan 10,000 unta. 100 ekor unta, 100 ekor unta darab dengan 10,000 ringgit harga seekor unta. Ambil 5,000. 5,000 kali 100. Hai, setengah juta. Siapa yang kena tolong budak ni? Yang laki-laki. Pak ngah dia, abang dia, adik dia mai tolong. Orang perempuan, kakak dia tak wajib tolong. Adik dia, adik pun tak wajib tolong pasal dia perempuan. Depa ni perempuan. Yang lelaki yang kena tolong. Jadi janganlah kita tengok satu hukum terus kita kata tak adil. Cuba tengok benda-benda lain, baru kita boleh dapat jawapan bahawa Islam bukannya zalim. Islam meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi orang laki-laki ni diberi kederat, orang laki-laki ni diberi akal, orang laki-laki ni diberikan kekuatan, hang kena tanggung orang perempuan. Cantiknya Islam. Begitulah dalam bab tauhid, dalam bab ayat Quran. Jangan tengok hanya satu ayat. Jangan hanya tengok dalam satu ayat. Nak tengok ayat Al-Quran, dia ada sambung ayat ni, dia ada letak ayat ni, dia letak dalam surah ni, dia letak dalam surah ni.
baru kita boleh dapat jawapan. Setengah orang dia pegang satu ayat. Baru ni ada orang tanya, dia kata, Ustaz, Allah tu duduk atas langit, atas arash. Ada 15 ayat Ustaz dalam Quran, 15 Allah duduk atas arash. Saya kata jangan cakap macam tu. Ada ayat Quran Ustaz, Ustaz bantah ayat Quran. Saya tak bantah, tapi abang kena tengok ayat-ayat lain. Kalau abang faham ada 15 ayat cerita tentang arash, istiwa atas langit, istawa atas arash, abang kena ingat juga, istawa tu ada 15 makna. Ada 15 makna. Dah Ustaz tak payahlah nak takwil lagi. Bila Allah kata dia duduk atas langit lah. Pasal apa Ustaz nak takwil juga? Abang, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, kalau mereka melupakan Allah, Allah juga lupakan mereka. Abang boleh faham tak ayat tu? Allah pelupa. Kalau mereka melupakan Allah, Allah pun lupakan mereka. Adakah Allah bersifat dengan pelupa? Boleh tak takwil ayat tu? Kena faham apa makna Allah lupakan mereka. Adakah Allah pelupa? Dalam hadis yang lain, kamu tak nak ziarah aku kah? Ziarah aku dalam hadis Qudsi. Kamu tak nak ziarah aku? Aku sakit. Adakah Allah sakit? Rupa-rupanya menziarahi orang yang sakit, yang soleh, yang sabar. Dahlah sabar, dahlah soleh, sakit pula, Allah bersama dengan mereka. Maka kalau kamu ziarah mereka tu, macam kamu ziarah Allah. Nak takwil macam mana tu? Janganlah turis kata Allah tu duduk. Duduk ni, dia ada kaedah. Macam saya sekarang duduk atas kerusi ni. Ni duduk. Bila saya duduk, saya mesti menghadap. Belakang saya macam mana? Tepi saya lagu mana? Depan saya lagu mana? Bila duduk, dia ada had. Dia ada tempat dia. Takkan Allah ada had? Allah tidak ada had. Kalau duduk macam ni, duduk adalah duduk. Takkan Allah duduk macam ini? Kamu lupa dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu, tak ada satu pun serupa dengan Tuhan. Yalah, dah Allah kata duduklah, macam mana duduk kita tak tahulah. Itu salah dia. Tak boleh nak sebut satu benda hanya berdasarkan pada satu ayat. Tengok kepada ayat yang lain. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Bila engkau dah kata Allah dah sama, engkau dah memakhlukkan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu di dalam kita belajar sesuatu perkara, janganlah hanya tengok pada satu benda. Setengah orang suami dia mati. Ni suami dia. Ni isteri dia. Ni anak perempuan dia. Suami mati, tinggal isteri balu, tinggal anak perempuan. Mak tak ada, mak suami pun tak ada, pak suami pun tak ada. Suami, isteri, anak. Mati pula suami. Mati pula bapa dia pun dah mati, mak dia pun lama dah mati. Harta ada, rumah, kereta, tanah, bendang semua ada. Siapa yang boleh dapat harta si mati ni? Nombor satu, yang dapat harta, balu dia. Nombor dua, yang boleh dapat harta, anak perempuan dia. Anak laki tak ada. Marilah abang dia. Abang si mati. Mari kakak dia, mari adik si mati, adik ipak dia mai, abang ipak mai, kak ipak mai. Ni kami nak kira bicara ni. Nak tengok buku akaun dia. Nak tengok harta dia, bayaran apa semua ni, nak tengoklah hutang piutang dia. Pasal apa abang dengan kak nak tengok ni? Kami layak dapat pusaka. Pasal ayah tak ada dah, mak tak ada dah, dia pula tak ada anak lelaki, kami boleh masuk.
Tak pasal apa abang-abang, akak-akak semua nak masuk. Ni suami saya. Kami beli tanah, dia beli tanah semua. Hak saya dengan anak saya lah. Itu kata hang. Kata hukum, kami dapat juga. Ada satu perempuan bila suami dia mati dan dia tak ada anak. Mak pak suami pun dah mati. Dia telefon saya. Ustaz boleh cakap? Boleh. Ustaz tahu kan suami saya meninggal kemarin? Tahu. Ada masalah apa? Ustaz boleh lah jumpa dengan pegawai bank, pengurus. Ya. Kalau boleh saya nak buat keluar lah duit suami saya tu, arwah tu. Saya dah pergi jumpa dah dengan pengurus bank. Dia tak bagi. Dia tak boleh. Jadi ustaz kenal dia kan? Kenal. Boleh tak ustaz pujuk dia? Saya nak pakai lah duit tu. Pasal apa nak pakai? Duit tu bukan duit akak. Tu duit abang, duit kak dia, duit akak sikit, duit depa sikit. Saya tak mau campur. Dah nak minta tolong ustaz. Tak mau. Saya tak boleh tolong benda-benda yang salah. Kak pun tak boleh buat keluar duit. Tu bukan duit kak. Okey. Mai abang dia. Mai arwah punya abang, arwah punya kakak mai. Abang kandung ni, kakak ke adik ke siapa ni, adik ke abang dia hak tadi ni mai. Jangan duk seronok sangat nak ambil harta ni. Yang abang dapat harta si mati ni pasal apa? Pasal dia ada anak. Apa makna dia? Abang secara tak langsung bang, abang kena tengok anak menakan abang tu. Ni anak yatim ni, satu hal. Dia nak sekolah, abang kena tengok belanja dia. Dia susah, dia miskin, dia sakit, dia melarat, abang kena tengok. Pasal apa? Pasal abang dah ambil harta bapak dia. Tak. Yang tu bukan masalah dia ustaz. Masalah dia apa pula? Abang ingat budak ni, mak dia ke 100% kena tanggung? Abang ingat anak menakan abang tu, mak ni akan kena 100% tanggung? Tak abang oi. Kita waris dia. Punya kuat waris dia, abang sampai dapat harta arwah bapak dia. Tiba-tiba bila budak ni sakit, abang tak bagi duit pada mak dia pun ubat. Abang tak bawa pun pergi hospital, pada harta tu abang dapat. Lagi nak senang, abang hantar anak yatim ni pula pergi asrama anak yatim. Banyak cantik abang. Ada anak saudara yatim pergi hantar rumah anak-anak yatim. Hari Sabtu Ahad duduk depan bank, duduk jual bam. Anak menakan aku tu, aku takkan serah pada rumah anak yatim. Duduk dengan aku pun tak apa. Duduk dengan dia boleh mop lantai, ada juga jenis tu. Duduk dengan dia boleh basuh pinggan, jadi hamba pula. Dia bukan hamba kita, dia anak yatim. Anak daripada arwah adik hang. Hang kena tanggung dia. Jadi janganlah kita pandang serong kepada undang-undang dan peraturan Allah tanpa kita mendalami kenapa Allah perintahkan macam itu. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya bukan tolak ustaz, tapi saya macam tak boleh terima lah ustaz. Saya tak boleh terima ustaz, Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah 9 tahun. Saya jenuh ustaz. Saya jenuh nak masuk tapi saya nak pandang baik ustaz tapi 9 tahun ustaz. Tu saya buat lagu tu lah, aku sepak ustaz lagi. Hang baca ada ayat Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad buat bukan dengan wahyu. Nabi Muhammad buat bukan nafsu, melainkan wahyu. Nabi Muhammad buat sesuatu bukan nafsu, melainkan dengan wahyu. Nabi Muhammad bukan buat ikut nafsu, melainkan wahyu. Allah yang perintahkan kahwin. Allah yang perintahkan kahwin. Walaupun dia kecil ke, dia muda ke, Allah perintah. Takkan perintah Allah zalim. Nabi Muhammad tidak akan buat sesuatu dengan nafsu dia, melainkan kehendak daripada Allah, nama dia wahyu. Wahyu Allah. Mana boleh Allah suruh buat zalim?
Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Zalim ke? Tak. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal. Zalim ke orang tua buat kapal? Bayangkan orang 1000 tahun buat kapal seorang-seorang. Logik tak? Kita hak 90 tahun jalan pun nak rebah. Tiba-tiba yang umur 1000 tahun buat kapal. Logik tak? Tak kena tentang pemikiran macam tu. Bila engkau menganggap Tuhan engkau zalim, Tuhan engkau tak adil, salah tu. Akak cuba tengok. Yang akak rasa tak sesuai tu sebab apa? Sebab dia 9 tahun. Ustaz 9 tahun, budak perempuan baru tinggi ni ustaz. Kalau orang Arab tinggi sikit lah. So, dia tak boleh kahwin. Dia dah ada haid belum? Dah ada. Bila dah ada haid, boleh nikah. Dah ustaz, kecil ustaz. Akak pernah tengok tak perempuan kerdil? Suami dia normal, isteri dia kerdil. Kak pernah tengok? Isteri dia rendah budak darjah 2 kak Suami normal 5 kaki 7 inci. Hak isteri 2 kaki setengah. Mengandung pula tu. Tak ada siapa yang pergi bantah. Jangan, penderaan. Penderaan apa? Dia tu dah datang bulan. Walaupun dia kerdil, dia menikah pi. Oh, yang Nabi Muhammad menikah bantah. Kecil sangat. Hak kerdil tu. Yang laki elok segak tuan-tuan. Yang isteri dia kaki tak ada. Rendah tuan-tuan. Dua-dua kaki tak ada. Masa nak menikah tu, lepas menikah, laki dia dukung tuan-tuan. Pergi makan beradab. Tuan-tuan tak tengok video tu? Dua-dua kaki tak ada. Boleh tak nikah? Tak ada siapa yang kata penderaan. Jadi janganlah pandang buruk kepada satu-satu peraturan yang Allah Ta'ala benarkan. Baik, kemudian, hai segala perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan suamimu akan perempuan yang lain? Teleklah olehmu, hai segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan, hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengekalkan ia di dalam neraka jahanam. Berlindunglah kiranya kita kepada Allah daripada yang demikian itu. Sebab itu abang-abang, suami-suami yang nak menikah lain, soalan yang perlu kita tanya pada diri kita, jujur, apa sebab hang nak menikah lain? Apa sebab hang nak menikah lain? Isteri hang tak layan hang? Tak. Isteri saya baik. Isteri hang tak bagi anak ke hang? Allah Ustaz, tiap-tiap tahun beranak. Isteri hang sakit? Tak, sihat. Isteri hang tu jahat mulut? Baik Ustaz. Dia bisu, dia tak cakap apa Ustaz. Isteri hang derhaka pada hang? Tak pernah derhaka Ustaz, dia cukup baik. Isteri hang buat kerja fasik, kerja zindik, kerja maksiat? Tak, isteri saya yang taat Ustaz. Apa alasan hang nak menikah lain? Belalah dia lagi bagus. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Cukup seorang. Janganlah kita hanya nampak, tengok ni, Islam bagi nikah dua. Sian kat kami orang perempuan. Kak, baca ayat tu sampai habis kak. Allah kata kalau kamu takut tak berlaku adil, seorang cukup. Bukan dia suruh terus menikah. Janganlah ambil ayat tu. Masna wa thulatha wa ruba' tu. Bacalah sampai habis. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sebab apa abang nak kahwin lain? Isteri saya sakit Ustaz. Saya nak anak, saya baru 26. Kami tak ada anak. Isteri sakit apa? Dia ada sakit rahim, doktor dah buang rahim. Memang doktor sahkan dia tak boleh mengandung dah. Saya kata dah rahim tak ada, nak mengandung apa? Nama dia adalah Rahimah. Mengandung tak boleh dah.
Jadi akak-akak bila suami kata, "Mah abang nak menikah lain. Hang tak boleh ngandung dah." Tu usah duk bantah. Tak apalah abang saya pun faham penyakit saya ni. Hang jangan marah pula, abang nak anak. Tak apa, cik tak marah. Saya kena jual pula, tak apa. Abang nak menikah pasal apa? Isteri saya nusyus ustaz. Dah 2 tahun dia tak balik. Dia duduk rumah bujang. Duduk pula satu kawan pula, kawan-kawan dia ustaz, saya tak tahu ustaz, saya pergi rumah dia, hak pengkit pun ada, hak tomboy pun ada. Dia pun duduk cokong sekali dalam tu, saya panggil balik, tak mau balik ustaz. Saya pun dah 2 tahun hidup macam orang susah ni. Makan tak tentu hala, anak-anak tak tentu hala, saya perlukan isteri lagi seorang ustaz. Nak jaga anak-anak saya. Isteri saya tak balik apa payah ustaz. Pilih menikah. Abang, tak siapa abang nak menikah lain? Saya nak menikah lain ustaz. Saya nak cakap pun malu ustaz. Cakap je lah. Isteri saya ni ustaz, rambut tak pernah kering. Pasal apa? Mandi saja-saja. Asal kering mandi, asal mandi kering. Kering balik, mandi balik ustaz. Abang makan kopi apa? Yang kuat sangat tenaga ni mai kat mana? Saya tak tahu ustaz, keturunan saya memang lagu tu. Macam kita makan nasi ustaz sehari 4 kali. Jangan sebut kita, saya makan sekali Kita lah kalau makan ustaz 4 kali macam tu lah, saya berkendak 4-5 kali sehari ustaz. Isteri saya pun serenda dah. Kalau gitu abang, pergi nikah lain abang Perempuan negro ramai kot tu sah dengan abang. Pasal apa yang dia pergi menikah? Pasal jenis tu. Ada laki-laki hak jenis tu. Kalau isteri bantah juga, tak boleh. Dia kata, abang saya tiap-tiap tahun beranak, doktor pun marah, nurse pun marah saya dah. Lah kalau abang nak beranak juga, abang pergi nikah lain. Saya bagilah. Banyak sebab, atas sebab apa? Kenapa abang nak kahwin lain? Dia janda, anak 8. Kerja tak ada, saya mampu, duit saya banyak, jadi saya nak menikah dengan dia. Niat saya ustaz, saya nak tolong janda ni. Dia anak yatim, suami dia pula accident hari tu. Saya rasa kalau saya tolong dia, saya jadi fitnah pula. Baik saya ambil dia jadi isteri, saya bantu dia. Isteri kata apa? Isteri biasalah, dia bantahlah. Tapi saya kata ni hak saya. Saya nak tolong, saya bukan menikah dengan anak dara. Saya menikah dengan janda, nak bantu dia. Abang pasal apa nak nikah lain? Saya nak membanyakkan umat Nabi Muhammad. Oh, yang ni banyak ni. Abang sembahyang subuh tak? Jumaat abang sembahyang tak? Ustaz, yang tu sembahyang dengan menikah 2 tak ada kaitan ustaz. Ni masalah ni. Yang ni yang bantah ni. Yang jenis hak lah ni lah tuan-tuan. Tak layak nak kahwin, tak ada sebab nak kahwin, tiba-tiba nak kahwin. Tu yang jadi banyak masalah. Agama tak ada, ilmu tak ada, penghayatan Islam tak ada, tiba-tiba nak menikah. Yang ni lah yang memburukkan nama Islam di mata orang lain. Dengan sebab dia tak layak menikah, tak ada sebab nak menikah, tiba-tiba pergi menikah, buat kezaliman pada hak nombor 2, buat kezaliman pada yang nombor 1. Baik, kemudian, hai segala kaum perempuan, adakah bagimu kuasa mensabar atas panas api neraka jahanam? Atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga? Tiada sesekali yang demikian itu. Kamu takkan sabar. Kamu takkan boleh sabar. Saya, antara benda yang saya jumpa banyak lah ni, yang orang perempuan duk bantah ni, bukan bab nikah 2. Saya pernah jumpa dengan orang perempuan, dia siap minang lagi untuk suami dia. Bukan seorang, 2 orang isteri dia minang untuk suami dia. Saya dah sekarang ni, dia suruh nikah lagi. Abang pilih nikah lain abang. Malas layan abang. Tak larat lah. Dia suruh lagi.
Tapi yang saya banyak jumpa orang perempuan yang bantah iddah. Yang ni banyak tuan-tuan. Iddah mati suami. Sampai dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, iddah ni dia adat Ustaz. Iddah adat. Maksud aja adat lah. Nak buat tak membuat sudah. Saya kata bukan macam tu je. Iddah ni satu benda yang wajib orang perempuan ikut. Iddah mati suami ke, iddah bercerai hidup ke, dia ada iddah dia. Tak, suami saya mati, kami kahwin 25 tahun, suami saya mati. Duk tepuk tangan macam ni. Macam ni, hak saya duk buat ni macam tu. Takkan suami saya mati, saya tak boleh pergi hantar pergi kubur. Saya, dia cakap no brain. Saya tak boleh fikir. 25 tahun kongsi hidup, tiba-tiba bila laki mati, orang tak bagi saya pergi tengok kubur waktu pengkebumian dia. Apa ni? Bukan saya kata aja. Kak, ni hukum. Masa sakit, kak tengok tak dia? Tengok. Masa mandi mayat, kak tengok tak mereka mandi mayat? Tengok. Masa kapan mereka bagi tengok tak? Tengok, saya cium lagi Ustaz. Kak semayang tak mayat dia? Tadi semarin tak semayang lah, kak uzur. Tak, kalau kak tak uzur, kak boleh semayang tak? Boleh. Kak dah tengok dia, kak dah jaga dia waktu sakit, kak dah mandikan mayat dia, kak dah kapan dengan Tok Imam kapan. Jadi waktu pergi kubur, tak payahlah hantar. Kak dalam iddah. Nanti habis iddah, kak mai pergi tengok. Tak, saya tak boleh. Takkan pergi kubur pun salah. Yang ni yang paling banyak saya jumpa sekarang tuan-tuan. Orang bantah dalam bab iddah. Ustaz, suami saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seminggu dah. Soalan, ni anak-anak nak ambil kak lah, nak buat pergi Putrajaya. Pasal apa? Ni kak duduk seorang. Jadi mereka takut lah apa-apa kan. Tu yang mereka nak ambil lah. Nak duduk di Putrajaya 2 minggu. Lagi main rumah anak dekat Seremban 2 minggu. Giliak-giliak lah. Kak dalam edah kak. Tak, Ustaz faham tak? Kak duduk seorang. Kak sakit ke? Tak sakit, kak sihat. Jiran-jiran kak ada tak? Ada. Depan rumah tu abang kandung, belakang adik. Kalau gitu kak duduklah di rumah suami akak. Yang suami akak mati, situlah kak habiskan edah. Dah anak-anak nak ambil pergi duduk sekali. Kak edah, kak habiskan edah dalam rumah kak. Tak, Ustaz faham tak? Anak-anak kak takut kak tinggal seorang. Saya faham, yang tak faham kak. Nampak? Ada yang telefon saya, Ustaz, saya suami mati, dah masuk 2 bulan. Okey. Ni saya ni ada kursus MLM punya lah, saya menega lah MLM ni. So, jadi mereka buat ni apa, macam rusul taklimat mesyuarat apa semua lah. Jadi mereka panggil kak sekali lah, boleh pi tak? Kak dalam iddah. Tak, Ustaz faham tak? Faham. Kak tak boleh pi. Habis dah kak pi. Tak lama kak 4 bulan lebih. Dia punya tak setuju tuan ni. Sampai ada yang kata, Ustaz berlumut lah kami duduk dalam bilik. Berlumut dia kata. Saya kata, kak bukan duduk dalam bilik tak keluar macam zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah dulu, kalau suami mati, setahun tak mandi. Tu iddah dia tu. Setahun tak mandi. Setahun tak gosok gigi, tak sikat rambut. Setahun tak boleh keluar pada bilik, makan pun orang suruh lah. Tak boleh bercampur dengan orang, tak bercakap dengan orang, duduk diam. Dan kalau umur dia panjang, cukup setahun.
Dia kena ambil tai unta tu, lumuk satu badan dia, baru dia boleh keluar lempar tai unta tu jauh-jauh. Konon-kononnya buang sial, pasal laki dia mati. Rasulullah datang bawa ajaran Islam. Adat macam ini punya hukum tak ada dah. Orang perempuan yang mati suami boleh mandi, boleh potong kuku, boleh sikat rambut, boleh gosok gigi. Orang perempuan yang mati suami boleh dia nak pergi kerja, dia cikgu sekolah, tempat kerja dia cikgu sekolah, pergi sekolah balik, tak salah pada dia. Tak salah pada dia pergi bank nak uruskan pusaka laki dia, nak sign sana sign sini, pergi. Tak salah pada perempuan yang edah nak dapatkan rawatan, dia sakit duk hemodialisis minggu 3 kali, silakan. Tak salah pada orang perempuan yang dalam keadaan edah tak boleh, tak dapat dah, tak ada siapa yang nak beli makanan pada dia, maka terpaksalah dia keluar pergi cari makanan sak, dah dia balik pasal tak ada orang dah. Dan edahnya 4 bulan lebih, bukan setahun. Dan dalam tempoh itu, kalau dia duduk dengan mertua, kalau dia duduk dengan mertua, suami dia mati, mertua tu tak boleh halau dia. Sabar ya, laki hang dah mati, anak aku dah mati, hang baliklah rumah mak hang. Mak ngah tak boleh halau dia. Yalah, laki dah tak ada, duduk sini sepa lagi, pasal dia menantu mak ngah. Yang kedua, sebab dia edah kematian suami. Paling afdal perempuan yang kematian suami, edahnya di tempat suami dia meninggal. Maksud dia ialah di rumah mereka. Kebetulan mak ngah ni duduk dengan menantu, duduk dengan arwah anak mak ngah, maka biarlah dia habiskan edah di rumah ni. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang perempuan. Hormat kepada dia, jangan kacau dia. Bagi perlindungan pada dia, bagi makan pada dia, bagi pakai pada dia. Siapa dia? Mak mertua ke, pak mertua ke, abang dia ke, kakak dia ke. Tapi dengan sebab tak memahami edah, dia bantah, dia lawan. Dia kata, kalau saya tak mengikut, ustaz nak kata apa? Saya tak mau kata apa. Saya nak kata apa? Tuan-tuan pernah jumpa orang yang pakai edah, gelang mas sampai ke siku, rantai mas penuh di tengkok, cincin ni penuh, segala makneka harta benda dia pakai. Saya tegung, saya kata, hajah, orang perempuan yang mati suami tak boleh berhias. Saya mengaji dulu, bila mati laki kena pakai lawa-lawa. Hang mengaji tang mana? Jadi akak-akak, pergilah belajar persiapan menghadapi edah. Buat ceramah. Tajuk ceramah panggil ustazah mengajar. Apa yang boleh dalam edah, do and don't ke dalam edah. Pergi buat ceramah. Laki-laki pun begitu, bagi faham. Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang bab edah. Adik ipar kita mati, kita panggil adik kandung kita main duduk dengan kita, tinggal rumah dia. Kadang-kadang anak tak faham, bila mak ayah mati, kita panggil mak main duduk dengan kita. Boleh mak jaga anak kami? Elok. Jadi buat kursus 1 hari, bagi jelas sejelas-jelasnya apa yang boleh dan apa yang tak boleh di dalam iddah. Baik, yang terakhir. Tidakkah engkau takut, hai segala perempuan, akan azab dan seksa api neraka? Maka jikalau engkau syak, cubalah olehmu dahulu akan api dunia, sementara belum datang lagi api neraka Jahannam. Kuasakah kamu sabar ataupun tidak? Maka bahawa sesungguhnya api neraka Jahannam itu terlebih panas dan keras seksaannya daripada api dunia ini 1000 kali ganda.
Jadi kalau kita duk bantah perintah Allah, bantah hukum Allah, sebelum nak rasa api neraka tu, pi rasa dulu api dunia. Kuk-kuk hang boleh tahan. Pegang air hangat pun melecup. Pegang cerek panas pun, bayangkan tuan-tuan dibakar. Sebab tu ada beberapa warna yang Nabi suka. Ada beberapa warna yang Nabi tak gemar. Warna yang Nabi suka putih. Warna yang Nabi suka warna hijau. Ada yang warna yang Nabi tak suka. Merah kehitaman. Sebab tu warna api. Merah gelap. Kita nak sebut apa? Merah apa tu? Kan merah menyala macam abang kita. Warna merah hitam. Takut tuan-tuan. Bila sebut hak neraka pun, Nabi tak mau. Nabi ajar kita satu cara hidup yang betul-betulnya. Tuan-tuan bayangkan. Meletakkan senjata macam orang Yahudi letak pun Nabi larang. Sahabat-sahabat datang dengan Rasulullah. Jumpa pokok yang rendang. Sahabat-sahabat ni duduk, mereka letak senjata tu style macam mana orang Yahudi letak. Tu pun Nabi tegur. Bayangkan tuan-tuan, cara hidup, cara pemikiran, cara bercakap yang terang-terang kita ikut golongan Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut ada 5 benda amalan yang paling Allah suka. Orang yang paling Allah suka siapa? Orang yang paling Allah suka ialah ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah suka, orang yang memberi manfaat pada orang lain. Orang ni paling Allah suka. Tuan-tuan, jom kita fikir apa benda yang boleh memanfaatkan orang lain dalam bentuk skala yang besar. Tuan-tuan cuba tengok kapet. Kapet semayang. Zaman dulu kapet mana ada? Zaman Nabi tak ada kapet. Semayang atas tanah gitu. Mai zaman kita sekarang buh kapet. Cuba tuan-tuan perasan. Pada kapet kita ni ada soft. Dia tulis siap-siap soft. Soalan dia, siapa yang mula-mula memberi idea supaya buat soft, supaya lurus semayang? Anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Itu baru saya sebut saf. No. Ambil wuduk, basuh buka kepala paip, basuh muka. Waktu basuh muka, air duk keluar. Duk sapu muka ni, air duk keluar. Soal lagi basuh tangan pula, kawan mai pula. Allah, bila mai? Nyimbang pula, air duk jalan. Berapa banyak orang yang buat pipe sekarang guna sensor. Letak tangan, baru air keluar. Tarik tangan, air stop. Anfa'uhum linnas. Memberi manfaat pada manusia lain. Jom tuan-tuan, kita jadi orang yang memberi manfaat. Saya cakap pada tuan-tuan, di luar sana tu, ramai orang sekarang tak ada kerja. Yang universiti keluar tak ada kerja. Tuan-tuan tak kesian ke? Saya tiap-tiap minggu orang datang melawat sekolah saya tu. Hari Sabtu kemarin 13 bah. Ni hari Sabtu nak main ni 17 bah. Saya duk layan orang 500 orang, 600 orang. Tiap-tiap minggu benda apa yang main kat saya? Ustaz, tolong doa anak makcik tak ada kerja.
Jenuh minta tak dapat. Ustaz, tolong doa anak makcik. Doa pasal apa? Dia jadi lagu mana? Atau Allah jadi macam kok lembut macam perempuan ustaz oi. Dia lelaki. Dia lelaki lah. Ustaz, tolong doa anak makcik tak mau menikah bela ustaz. Saya ni duk hangguk saja. Nak tolong lagu mana? Kalaulah saya orang kaya, saya buka kilang. Saya panggil mereka ni main kerja di kilang saya. Kalaulah saya kaya, saya buka perusahaan. Mereka ni boleh kerja, boleh kahwin. Mereka ni boleh bagi mak mereka makan. Boleh hantar mak mereka pergi haji. Mereka pun boleh buat haji. Anfa'uhum linnas. Jom kita jadi macam mana nak tolong orang. Memberi manfaat pada orang lain. Satu. Siapa manusia yang paling Allah suka? Orang yang memberi manfaat pada orang lain. 5. Apakah amalan yang paling Allah suka? Tadi orang yang paling Allah suka. Dalam sambungan hadis ni tuan-tuan, Abdullah bin Umar kata, Rasulullah habang, ada 5 amalan yang Allah Ta'ala suka. Wa habbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Orang yang paling bahagia ialah, yang paling Allah suka ialah amalan sururun tudkhiluhu ala muslim. Dia membawa kegembiraan, dia membawa keseronokan, dia membawa kebahagiaan bila dia jumpa dengan orang Islam. Jumpa-jumpa tu tasurrun nazirin, tengok pun seronok. Berapa ramai kita ni tuan-tuan ahli masjid, bila tengok orang masam, turun tangga sembahyang isyak masam, tak boleh senyum sikit. Balik rumah masam, jumpa isteri masam, jumpa orang tak pakai kepiah masam, kita hak pakai telekung tengok orang tak pakai tudung masam. Nabi kata amalan yang paling bagus ialah sururun tudkhiluhu ala muslim. Orang yang membahagiakan bila dia jumpa dengan sama-sama Islam. Dia bagi salam, dia tegur, dia belanja makan, bagi salam, bagi hadiah. Sekurang-kurangnya muka yang manis bila berjumpa dengan orang. Imam manis muka dengan makmum, makmum manis muka dengan imam. Imam ni dia kena serius bila dia baca khutbah. Jangan duk senyum lah. Duk senyum, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Tuan-tuan pergi naik atas mimbar suruh dia turun. Hang tak makan ubat ke apa? Hak lain tu kena duk gelak, kena duk senyum, ceria. Nombor 2 kata Nabi SAW, au takshifu anhu kurbatan. Manusia, amalan yang Allah Ta'ala suka ialah mengangkat kesusahan daripada orang lain. Amalan yang Allah paling suka bila kita buat apa dia? Amalan ialah mengangkat kesusahan orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain. Takshifu anhu kurbah. Dia susah, kita tolong selesaikan susah dia. Jangan tuan-tuan bila orang minta tolong, hang ni tak beringat bila susah mai cari aku. Jangan. Pak Ngah nak minta pinjam kereta, besok nak hantar anak pergi universiti. Aku nak pakai. Takkan 4 kereta Pak Ngah pakai kot. Tak, aku kata aku nak pakai. Tak apa. Yang terbaik. Anak hang nak pergi mana? Temuruga UiTM. Hang nak kereta apa? 4 nak pakai lah. GTR ada, Volkswagen ada, hang pilih lah. King pun ada pakai.
Pilah. Minyak dah. Aku bagi minyak. Itulah amalan yang nombor 2 paling Allah suka. Mengangkat kesusahan orang lain. Nombor 3, amalan au taqdi anhu dainan. Yang ketiga, amalan yang paling Allah suka, orang yang tolong membayar hutang orang lain. Kita masuk kedai runcit, tukir kedai tu duduk geleng, tak pernahnya bayar hutang. Apalah, kenapa Pak Mat? Tu hang nampak dul. Aku tak bagi barang kat dia, kesian susu anak lah, lampin anak lah, tapi dia tak nak bayar. Hai, tanya bila nak bayar, tunggulah dapat duit. Bila? Berapa hutang dia, Pak Mat? RM102. Tak apa, saya tolong bayar. RM100. Yang RM2, Pak Mat tolong bayar. Betul ke ni, Din? Betul. Tapi Pak Mat jangan habang kat dia. Saya tolong jelaskan. Kalau 1,000 saya tak mampu lah. Setakat 100 apa sangat. Semalam saya kena nombor ekor 4,000. Tak apalah. Astaghfirullahalazim. Patut nak sedekah pun kena nombor ekor. Oi, tuan-tuan, kalau boleh bayar hutang orang, Allah. Tu yang saya habaq pada tuan-tuan. Dia hutang alung. Perempuan buka sekolah tadika. Dia telefon saya, mai jumpa saya. Saya ingat nak apa, nak minta 500. Alung dah mecat dah rumah dia, mai simbah dah. Tolonglah ustaz oi. Mak saya lari, bapak saya tak mau tolong, laki saya pun tak balik-balik dah. Depa duk hambat saya. Tak apalah kak oi. Saya bayar 500. Dia telefon balik, ustaz, besok 500 lagi tau. Astaghfirullahalazim. Yang kak pergi pinjam alung pasal apa? Sekarang ni kak, Persatuan Pengguna, dia ada satu unit khas menolong orang yang ada masalah hutang dengan alung. Akak pergi jumpa mereka, pergi bincang. Berapa lama dah akak hutang, berapa ribu dah akak bayar, mereka boleh settlekan. Kesian tuan-tuan, orang yang hutang dengan alung. Kita pun tegur juga yang pergi pinjam dengan riba tu pasal apa. Tapi kalau kita tak tolong, macam mana nak selesaikan masalah dia? Au tadrudu anhu ju'an. Yang keempatnya ialah orang yang amalan suka menghilangkan kelaparan orang lain. Saya pagi tadi di Komtar pukul 10. Mereka ajak saya makan. Saya kata tak apa, awal hari pukul 12. Saya selalu makan lepas zuhur. Saya nak pergi Pala Batah. Saya nak tidur Ustaz. Kalau boleh tidur. Saya baru sampai dari Melaka. Turih mai ke Penang pukul 10. Saya nak cari kok dapat ikan bakar belah Kepala Batah. Saya pun Google mana dia Kepala Batah punya ikan bakar. Teringin. Lama dah tak makan ikan bakar, sotong bakar, daging bakar. Kencing manis 4. Hari ni nak enjoy. Durian tak jumpa nanya orang tak. Kalau jumpa saya balon durian. 4 hari ni kencing manis dia. Saya pun makan. Datang satu orang, dia ambil kertas. Dia ambil kertas bil hak tukang tu mai tulis, duk kira pengit pergi celik bawah pinggan. Dia ambil. Hey bang, tak apa ustaz, saya buat kenduri. Lega lah rasa tuan-tuan. Saya tengok 2 orang pembantu saya, banyak pula apa makan ni. Tengok ada orang bayar. Ni dia amalan yang Allah suka. Kita bagi orang makan. Jom tuan-tuan, ni perangai kita, orang Melayu kita. Asal ceramah buat kenduri, asal kenduri buat ceramah. Cuma sekarang dah tak ada. Last yang saya rasa nikmat ni tuan-tuan, saya ceramah di Parit kira-kira
10 tahun yang lepas. Last 10 tahun lepas kuliah maghrib di satu tempat di Parit. Saya kata dekat mereka, Abang Haji, kalau panggil saya mengajak tu saya bagi duit pun tak apa, saya tak mau. Ustaz tak boleh, Ustaz mai pada Ipoh. Tak apa, saya suka. Pasal apa? Setiap orang yang datang kuliah maghrib saya tu, masing-masing bawa bekal. Bawa siang, bawa tapawai, bawa plastik, bawa bekal. Depa susun waktu saya kuliah maghrib tu, Tok Siap duk susun makanan ni. Yang jemaah tadi bawa, satu kampung kongsi makan. Boleh buat potluck pula situ tuan. Itulah nikmat saya. Seronoknya tengok yang ni bawa teh tarik, yang ni bawa kopi o, yang ni bawa nasi, yang ni bawa lauk. Pakat makan ramai-ramai tuan-tuan. Budak-budak suka, orang tua suka. Kak Leha bawa bihun, Haji Bidin bawa buah pisang. Kak Nak bawa teh tarik, Haji Dolah bawa singa kosong. Dia bukan bawa apa, bawa singa kosong. Balik berat singa dia. Tak mana faham, tak faham sudah tak. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, wali amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ila min an aqtifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Allah Ta'ala suka siapa-siapa yang mengikut kawan dia, menemani kawan dia kerana suatu hajat. Lebih Allah Ta'ala suka, lebih daripada Nabi suka, orang tu i'tikaf dalam masjid Nabi sebulan. Tuan-tuan, kita duduk dalam masjid Nabi sebulan i'tikaf. Bagus tak? Bagus. Rupanya ada satu lagi amalan yang lagi bagus daripada tu. Apa dia? Menemani satu orang bermusafir kerana hajat orang tu. Kita teman dia. Anak aku aksiden lah, Mat. Aku kena pergi Kuala Lumpur. Aku tengok kereta api tak ada tiket. Bas pula aku takut dia buat laju ekspres punya bas, aksiden pula. Hang tahu sajalah. Aku tak tahu siapa nak ajak aku nak pergi Kuala Lumpur ni. Tak apa Pak Mat. Saya boleh bawa. Saya bawa naik kereta saya. Minyak pun untuk saya isi lah. Pasal saya pakai elektrik punya kereta. Dia bawa Pak Mat tu, teman, PKL. Manalah Pak Mat tahu nak cari bilik ICU, bilik kecemasan. Manalah orang tua tu tahu. Singgah makan dekat Sungai Buloh. Tunggu dia semayang. Selagi dia cari kereta tak jumpa pula. Mana pula Pak Mat ni. Dapat jumpa Pak Mat, jam pula. Masuk KL nu jam pula. Parking tak dapat. Nu parking jauh pula. Jalan kaki pula pergi cari, tolak sana, tolak sini. Petang tu baru jumpa. Mana dia? Bilik anak dia aksiden tu. Rawat di mana? Tunggu pula. Jangan balik lagi Din oi. Balik aku nak pergi mana aku tak tahu mana ni. Aku bola batas aku tahu. Aku tak tahu tempat lain dah. Tunggu pula Pak Mat tu. Tengok anak dia pun dah okey dah. Menantu dia pun mai dah. Ayah nak balik lah. Mak ham kata ayah mai ni lagi susah hati pula. Ayah baju apa pun tak bawa. Din, hang boleh bawa kereta Din? Boleh, hang tak mengantuk ke? Kalau hang mengantuk aku bawa. Kalau Pak Mat bawa dengan saya pun sekali mengantuk Pak Mat. Dengan Pak Mat pun tak ada. Tak apa saya bawa. Dia bawa balik pula mai kepala Batah. Orang yang macam ni punya amalan lagi Allah suka, lagi Nabi suka daripada duduk dalam masjid sebulan i'tikaf. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang berhajat, ajak kita berjalan, minta tolong teman, pergilah teman dia. Kawan dengan dia. Itulah di antara 5 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.